Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Harapnya semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan program anjuran JK Pemantapan Akademik dengan kerjasama Unit Biologi pada pagi ini. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah Biology, Track for Success, Exam Tips and Techniques. Jadi daripada tajuk pun pelajar patutnya tahulah yang program kita ni memang untuk berkongsi tips dan cara menjawab untuk peperiksaan biologi. Okay, so kita punya pensyarah jemputan speaker kita pada hari ini adalah Madam Zatil Syarafina dari Unit Biologi KMM. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput Madam Zatil untuk perkongsian beliau. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengikuti slot perkongsian pada pagi ini. Okay, seperti yang Miss Akilah dah perkenalkan diri saya Madam Zatil Syarafina binti Muhammad Fauzi, pensyarah daripada Unit Biologi Kolej Matrikulasi Melaka. Okay, untuk slot perkongsian pada pagi ini, saya akan memberi taklimat, teknik menjawab soalan dan beberapa tips untuk menjawab soalan PSPM kertas biologi SP025. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan paparan slide saya. Moderator boleh nampak tak? Boleh, boleh. Okey. Tajuk untuk sesi perkongsian pada hari ini adalah Strike to Success, Exam Techniques and Tips PSPM Semester 2, Biologi SP025. Seperti yang pelajar sedia maklum, paper biologi adalah pada 5 Mei 2021. Okey, PSPM 5 Mei 2021 dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan paper biologi ini adalah 2 jam. Okey, ini adalah senarai topik yang diajar pada semester ini. Ada 11 chapter semua sekali, tetapi hanya 10 chapter sahaja, 10 topik sahaja yang akan ditanya dalam PSPM, iaitu chapter 2 hingga chapter 11. Okay, chapter 1 tidak akan ditanya dalam PSPM nanti. Okay, kalau kita tengok marks allocated yang tinggi dekat senarai ini adalah chapter 5 dan juga chapter 10. Okey, kita boleh tengok marks allocated dia adalah 15 dan juga 13. Okey. So untuk soalan yang marks allocatednya tinggi, tak mustahil kalau ada soalan esei yang panjang yang mungkin ditanya, okey, waktu PSPM nanti. Dan tak mustahil juga kalau soalan daripada chapter 5 dan 10 ini tiada esei panjang, cuma soalan struktur sahaja yang keluar. Okey. Jadi pelajar kena sentiasa bersedia walau apa pun keluar soalan nanti, walaupun macam mana pun bentuk soalan yang keluar nanti, semua topik tu kena titik beratkan. Kalau katakan soalan chapter yang marks allocatednya adalah sedikit, contoh macam 6 markah, selection kan, selection and speciation, biocatalysis, gases exchange, homeostasis, immunity. Okey, nampak marks allocatednya adalah 6 markah sahaja. Okey. So soalan yang bakal keluar, mungkin keluar adalah soalan structure ataupun sekadar esei yang pendek. Okey, esei yang pendek tu contoh macam 4 markah ataupun 5 markah. Okey. So jadi pelajar kena bersedialah. Jangan terkejut pula kalau tiba-tiba yang soalan homeostasis tu 6 markah short essay. Okey, jangan terkejut. Boleh je jadi macam tu. Okey. Okey. Format paper biologi SP025, soalan adalah berbentuk struktur dan juga esei. Seperti yang saya sebut tadi, esei tu mungkin esei pendek ataupun esei yang panjang. Kalau esei panjang tu dalam 8 markah, 9 markah ataupun 10 markah macam tu. Dan kalau esei pendek tu 4 ataupun 5 markah. Okay. Alright, so untuk soalan yang akan ditanya berjumlah 10
question, ada 10 question here. Okay, satu soalan merangkumi satu chapter, satu topik. Dan bagi satu soalan itu, dia ada pecahan lagi beberapa soalan, okay, bawah dia. Okay. Dan bagi setiap satu soalan tu, mungkin akan ada campuran structure question ataupun essay question. Dan tak mustahil juga kalau satu soalan tu hanya structure saja ataupun just essay saja for one question. Okay. So sentiasa bersedialah dengan soalan yang bakal keluar nanti. Okay. Bila you all dapat paper biology PSPM nanti, make sure first one you must read the whole question. Baca semua soalan sampai ke titik terakhir. Jangan baca separuh-separuh. Kadang-kadang you baca pendek, okay aku tahu jawab ni. Okay, terus jawab. Tapi sebenarnya dekat belakang tu actually dia ada in the term of what? Based on what? So itu adalah benda yang penting, key point untuk you jawab mesti ikut kehendak soalan. Okay, number 2 dia kata give answer according to question task. So memang kena jawab ikut apa kehendak soalan. Okay, ada juga student yang selalu cakap, saya boleh jawab soalan ni, saya rasa saya boleh jawab. Tapi bila keluar saja result tak dapat A. Okay, sebenarnya mungkin cara teknik dia jawab tu tak berapa betul. Okay, sebab apa saya kata macam tu? Kadang-kadang soalan dia minta answer yang spesifik. Okay, so contoh soalan give the structural differences. So student should be give the structural differences, perbezaan dari segi structure. Tak boleh bagi perbezaan dari segi general ataupun just you bagi macam perbezaan dari segi function ke, tak boleh. You kena bagi soalan jawapan yang ikut kepada kehendak soalan. Kalau soalan minta structural differences, kena bagi perbezaan dari segi structure. Okay, itu antara contoh soalan lah. Jadi kena ikut jawab, ikut kehendak soalan. Okay. Okay, so tak apa kalau ada student yang pernah terjadi macam tu lah. Dia kata dia boleh jawab tapi result tidak seperti yang diinginkan. So jangan risau, mungkin selepas korang ikuti taklimat pada pagi ni, korang dah ada kemahiran untuk jawab soalan. Okay. So you boleh praktikkan waktu PSPM nanti. Okay, so yang ketiga, in simple English, able to present facts correctly. Okay, ayat English yang simple saja. Tak perlu pun nak guna ayat yang bombastik sangat, tak perlu. Just you all faham apa yang you tulis, pemeriksa pun akan faham. Okay, asalkan dalam ayat you all yang simple tu ada poin-poin yang penting untuk you all dapat markah. Okay. Okay. Seterusnya, tips for essay questions. Okay, essay questions ini dia boleh apply kepada, tips ni boleh apply kepada essay pendek dan juga essay panjang juga. Okay, so tips number one, highlight. Repeat reading question, underline the question task. Okay, ada pelajar dia bawa masuk ruler ataupun highlighter lah, terpulang lah. Okay, siapa yang bawa ruler tu, you boleh je underline question task. Cari key point dalam soalan tu. Yang mana key point yang you rasa penting, underline. Kalau siapa pelajar yang biasa guna highlighter untuk waktu dia study ke apa, boleh je highlightkan key point dalam soalan tu. Okay, kenapa kena highlight? Okay, highlight ni supaya you all tak terlepas pandang apa key point yang penting dalam soalan. Okay, so bila you highlight, you tak akan terlepas pandang. You akan jawab mengikut kehendak soalan. Okay, okay, yang kedua, language. Okay, you must try to use simple English to write the answer. Okay, so just guna simple English. Okay, jangan risau pasal benda ni sebab ada pelajar yang dekat sekolah belajar Malay kan. Tapi tak apa, jangan risau, just use simple English. Okay, dan tips number 3, relevant facts. Okay, plan your answer. Okay, kadang-kadang pelajar bila dia baca soalan, okay, dalam kepala dia ni macam-macam dah tahu nak jawab apa kan. Macam-macam jawapan dalam kepala. Okay, jangan terburu-buru. Jangan terus jawab dalam ruang jawapan tu tanpa planning. Okay, first you rancang dulu apa yang you nak tulis dalam ruang jawapan tu. Rancang tu dekat tepi. Okay, you bawa pensel kan. So you tulis dekat tepi, dekat hujung soalan, kat mana-mana hujung, you tulis dengan pensel. Jangan tulis ayat yang panjang. You just write down, kat sini saya tuliskan write down important point. Just write down the important point sahaja dekat tepi tu. So, bila you tulis kat situ, bila you nak apply, nak buat ayat yang penuh dekat dalam ruang jawapan, korang akan jeling apa key point dekat tepi. So, korang tak akan terlepas point yang penting lah bila korang buat ayat tu. Jadi ayat yang you buat dekat ruang jawapan tu, bila you dah susun key point dekat tepi, ayat you all dalam jawapan akan lebih tersusun.
Okay, lebih systematic and logical order. So senang pemeriksa tu nak tanda jawapan you all dan takkan adalah jawapan yang tertinggal kalau korang tulis kat tepi. Kalau korang terus tulis jawapan tanpa planning, okay, mungkin korang bila baca balik jawapan you all tu, alamak tertinggal lah point ni, tak muat lah pula ruang ni. Lepas tu mulalah nak correction tape lah, nak potong lah, dah comot. Okay, so make sure plan dulu, tulis dulu apa key point penting dekat tepi soalan tu and then barulah tuliskan bentuk ayat dalam ruang jawapan. Okay, okay, seterusnya. Laju ke moderator? Laju tak? Tak, okey je. Okey je. Okay. Okay, seterusnya tip yang keempat, simple sentence. Okay, simple and factual answer. Okay, ayat simple, mudah dan fakta yang tepat. Okay, jangan guna ayat yang melirik-lirik. Kadang-kadang pelajar ni melirik sangat ayat dia. Tapi bila pemeriksa tanda, oh tak ada point pun sebenarnya. Just melirik-lirik saja. Jadi, bagi ayat yang simple, mudah dan tepat. Maksudnya tepat menjawab kepada kehendak soalan. Okay. Alright, tip yang kelima. Okay, be concise. Able to present fact correctly, brief your answer but must straight to the point. You can elaborate your answer but mesti according to the point lah. Okay, maksudnya korang boleh explain, buat explanation ayat yang elaborate your answer but explanation you all tu mesti straight to the point. Jangan buat ayat yang melirik-lirik sama juga macam tadi. Okay, jawapan korang, explanation korang mesti tepat. Okay, tepat. Sinonim lah orang katakan bio ni skema kan. Memang betul pun bio ni memang skema. Jadi jawapan dia kena ikut skema. Straight to the point. Jangan berkias-kias. Ni bukan sastra, ini biologi. So memang kena skema. Okay. Okay, yang keenam. Tips yang keenam. Spelling. Okay, terms are spelled and write down correctly. Okay, spelling ni kena tepat. Okay, satulah yang saya nak ingatkan. Student saya pun selalu silap buat kesilapan ni. Okay, satu term saya nak tunjukkan contoh. Conformation changes. Okay, conformation changes. Student saya sendirilah selalu silap buat benda ni. Dia bukan eja conformation tapi dia eja confirmation. Okay, confirmation. So, confirmation membawa maksud yang berbeza dengan conformation. Jadi, kalau student dia tersilap ejaan, okay, buat confirmation, of course ayat tu dia takkan dapat markah. Okay. So membawa maksud yang lain. So jangan abaikan dengan spelling ni. Kena spell dengan betul. Okay. Satu lagi, write down correctly. Kadang-kadang student ni fikir dia jawab dah betul dah hafal dah Kelvin cycle. Dia rasa dah betul. Tapi tak dapat markah. Sebab apa? Kelvin cycle, C tu mesti capital letter. Kenapa? Sebab Kelvin tu nama orang. Okay. So Kelvin cycle, C besar. Bowman's capsule, B besar. Okay. Kalau loop of Henle, yang mana kena besar? H kena besar kan? For the Henle. Casparian strip, C kena besar. Krebs cycle, K kena besar. Jadi jangan abaikan benda ni, kena titik beratkan sebab kadang-kadang benda nampak remeh tapi bila silap kat situ tak dapat markah. Okay. Alright. And then satu lagi, cara penulisan yang betul untuk menerangkan tentang hormon ataupun enzim. Okay, hormon, kalau nak buat explanation tentang hormon, hormon stimulate. Kalau enzim catalyze. So kena gunakan perkataan yang betul untuk menerangkan apa yang hormon buat, apa yang enzim buat. Okay. Okay, seterusnya scientific name or any italic word must follow the format. Okay, for example, Paramecium aurelia. Okay, ini from chapter 2 ada menerangkan tentang Paramecium aurelia. Nak tulis Paramecium aurelia, mesti underline. Okay, Paramecium is genus, one underline. Aurelia is the epithet, one underline. So Paramecium satu underline, Aurelia satu underline. Okay, jangan separate underline. Jangan satukan underline. Itu dia mesti separate underline. Okay, satu Paramecium, satu Aurelia. Okay, kalau you just tulis Paramecium species sahaja, jangan you underline pula SP dot tu. Okay, SP dot tu hanya menggantikan epithet kan. So you just underline Paramecium sahaja. Okay. Alright, dan any italic words. Kalau katakan, tengok pada soalan tu, kalau ada words yang italic, so kalau you nak tulis balik dalam ruang jawapan, so kena gariskan lah, kena underline. Okay, tengok kepada soalan.
Okey, tips yang seterusnya yang terakhir adalah reread. Okay, both question and answer, reread balik, baca balik. Okay, baca balik soalan tu dan baca balik jawapan yang you all berikan. Okay, make sure jawapan yang you all berikan tu fulfill the question task given. Ikut kehendak soalan. Dan jawapan you all tu includes enough points to earn allocated mark. Okay, contoh macam ni, katakanlah soalan tu, dia punya marks allocated dia adalah 4 marks. Okay, 4 marks. Okay, tapi you janganlah bagi 2 point je. Janganlah bagi 3 point je. Confirm memang takkan cukup untuk dapat full mark 4. Okay, dan jangan bagi 4 points sahaja. Sebab apa? You all kena bagi lebih point. Kalau soalan tu 4 markah, dia punya marks allocated dia, biasakan diri untuk bagi lebih. Explanation tu kena bagi extra. Kenapa? Okey, kejap lagi saya akan terangkan tentang itu. Okey, saya nak tunjukkan how to give the answer based on different question tasks. Okay, question task number 1. Okay, if the question task about definition, define, give definition of ataupun what is mean by, okay, your answer must be write down important key point. Okay, maksudnya korang kena bagi definition ni mesti ada semua important key point tu. Tak boleh tertinggal satu pun. Okay, maksud definition ni kan, jawapan yang you all kena bagi tu kena lengkap. Semua words tu kena ada. Tak boleh tertinggal. Sebab setiap word tu membawa maksud yang spesifik. Tak boleh tergantung. Okay, contoh soalan yang saya bagikan, yang saya beri kat sini, define natural selection. 1 mark. Okay, kita tengok jawapan dia macam mana. Okay, a process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rate. Okay, yes, memang a process. Natural selection is the process which individual that have certain inherited traits. Yes, memang individu ni dia ada certain trait tertentu yang menyebabkan dia boleh apa? Dia boleh survive. Okay, kalau you buat definition ni sampai survive je, tak boleh. Dia kena ada survive and reproduce at higher rates. That's why saya kata setiap perkataan itu membawa maksud dia tertentu. Jadi kalau you tertinggal satu word, memang takkan dapat markah. So kena ada semua ni baru dapat 1 mark. Okay. Okay, itu untuk question task define. Okay, kita tengok question task yang kedua pula. Explain or describe. So kalau question task explain or describe, your answer must be elaborate statement or questions with supportive fact or reason. Okay, if the question asks you to draw the label diagram, you kena lukis lah. Tapi kalau dia tak minta, jangan lukis. Tak payah lukis, dia akan buang masa. Okay, so kalau dia minta, baru you all lukis. Okay, so for example, okay, explain the mechanism of enzyme based on the induced feed model. Okay, 2 marks. Kalau ikutkan soalan mechanism of induced feed model ni kan, mechanism of enzyme based on induced feed model ni, dia banyak cerita, dia panjang cerita dia sebenarnya. Okay, tapi soalan ini dia letak 2 markah. Okay, jangan terlalu skema sangat nak 2 saja point you bagi. Tak boleh macam tu. Okay, ni saya terangkan. Maksudnya kalau soalan yang explanation ni, bagi lebih. Okay, you boleh je bagi explanation tu lebih daripada 2 point. Katakan 2 markah, kita tahu 2 point kan, you bagi je lebih. Cerita daripada awal sampai habis. Okay, sebab apa? Korang penat-penat hafal bio, lepas tu korang PSPM cerita pendek-pendek, sikit je. Rugilah. Apa yang korang dah hafal tu, luahkan semua waktu PSPM. Cerita sampai habis. Okay, daripada awal sampai habis. Okay, so kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau korang katakan you bagi 2 point je, point kedua tu korang tertinggal key point yang penting. Korang tak akan dapat markah. Jadi tinggal satu je. Jadi rugilah, sepatutnya korang boleh dapat full mark tu tapi korang tak dapat markah sebab korang bagi point terlalu sikit. Okay, tengok contoh jawapan. Okay, katakan you bagi 2 point ni je. Substrate bind to active site of enzyme. Okay, for first point you tulis betul. Okay, you dapat markah lah untuk first point ni. Okay, second point. Active site changes conformation and becomes fully complementary with the substrate. So point kedua ni memang kena ada semua baru dapat point yang kedua. Tapi katakanlah you all salah eja apa? Macam student saya lah kan. Student saya dia salah eja kat sini ni. Dia buat apa? Confirmation. So dapat tak markah untuk point kedua? Takkan dapat kan? So dia dah hilang markah kat sini. So berapa dia dapat markah? Only 1. Okay, so rugilah dia. Kalau you bagi, you cerita daripada awal sampai habis,
Okay, let's say you cerita, you bagi 4 point. You cerita pada awal sampai akhir. So point ketiga, you masih ada lagi peluang untuk dapat betul kalau you tulis betul. Okay, sorry. Dan point yang keempat, product is formed. Okay, so you akan dapat full mark lah 2. Okay, macam tu. Okay, faham ya you all? Jadi kalau soalan yang explanation ni, kalau dia tengok marks allocated tu 2 ataupun 3 ke apa, you bagi je lebih. Ceritakan daripada awal sampai habis. Okay. Okay, itu untuk question task explain or describe. And then question task number 3 is what? Okay, your answer must be give specific answer based on question given. Kalau soalan task what ni, memang kena bagi jawapan yang spesifik. Okay, for example, saya tunjukkan soalan what causes atria contract 1 mark. Actually untuk soalan yang macam ni kan, tak perlu pun nak explain panjang-panjang. Jawapan dia adalah ringkas, padat dan tepat. Okay, kita tengok apa jawapan dia. Depolarization of atria. Ataupun you all terlupa perkataan depolarization, you boleh sebut bagi jawapan the impulse spread to both atria. Okay, so nampak tak jawapan dia bukannya perlu nak explain panjang-panjang, just ringkas, padat dan tepat. So itu maksudnya specific answer. But for this question, contoh yang saya bagi ni untuk soalan yang 1 markah. Okay, ada je soalan yang what tapi markah dia lebih tinggi sedikit. Okay, contoh. Ya, apa-apa pun dia based on question given. Okay, soalan ini. Okay, what happened in the heart during QRS complex? Okay. QRS complex ini adalah bawah konsep apa? Bawah tajuk apa? ECG kan? Okay, ECG yang merupakan impulse transmission yang dia tunjuk dekat graph yang ada wave turun naik tu kan? Okay, ada berkaitan dengan depolarization, repolarization. Jadi, bila you nak explain about this question, jangan salah explain dekat cardiac cycle pula. Tu dah salah dah. Okay. So korang kena bagi soalan yang spesifik lah dekat mana, dekat refer kepada ECG dan what happened to the heart. Okay. So 4 markah kan. Okay. Soalan yang biasanya untuk question task what ni, jawapan dia mesti spesifik dan kalau jawapan dia tu 4 markah, dia punya marks allocated yang 4 markah, point dia biasanya memang spesifik jawapan dia itu. Maksudnya kena ada semua tu baru dapat full mark. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, the first point, you kena explain about what apa itu QRS complex, apa yang berlaku waktu QRS complex tu. So, explain about impulse transmission from AV node, impulse spread to bundle of his right and left bundle branches and Purkinje fiber. Or you can say that the impulse spread to both ventricle. Okay, macam tu je korang akan dapat 1 mark. Okay, and then second point. Okay, so bila impulse spread to both ventricle, what happened to the ventricle? Depolarization. Point number 3. So after depolarization will cause contraction of ventricle, and the last one, what happened to the blood flow? Blood flow upward into aorta and pulmonary artery. So nampak kat sini kan ada 4 point kan. So 4 point ni memang specific answer. So kalau ada 4 ni, you all akan dapat 4 marks. Okay. Alright, so next question task Y. Okay, your answer must be sama macam tadi, specific answer juga based on question given. Okay. For example, why is phosphorus important to plants? Okay, 1 mark only. So kalau soalan yang macam ni kan, why ni, korang tak boleh bagi jawapan yang memandai-mandai. Korang kena tulis jawapan yang tepat, yang spesifik. Dia pun sebutkan specific answer kan. So kena bagi jawapan yang tepat. Okay, so what is phosphorus? Why is phosphorus important to plants? So jawapan dia, major component of nucleic acid ataupun major component of DNA or RNA or phospholipid ataupun major component of ATP. Okay. Kalau you tulis contohnya you tulis for growth, itu tak tepat, itu bukan spesifik. So you kena bagi answer yang betul-betul spesifik. Okay, itu maksud dia lah kalau soalan yang macam ni kena bagi spesifik. Okay, next. Okay, question task yang kelima, differentiate. Okay, kalau soalan differentiate, your answer must be, okay, you must give the differences only. Okay, must using comparable word. Comparable word ni contoh macam while, but, okay. And same difference criteria should be the same sentence. Maksudnya, satu perbezaan mesti dalam satu ayat yang sama. Okay. So, kena ayat yang sama, jangan pisahkan ayat ni Okay, saya nak tekankan sikit macam mana you all nak jawab soalan yang berkaitan dengan differentiate ni
elakkan daripada you bagi jawapan perbezaan. Contoh macam ni. Pelajar A ada baju, while pelajar B tak ada baju. Elakkan bagi jawapan yang macam tu. A ada ni, B tak ada ni. Tak boleh macam tu. Supposed to be you bagi perbezaan macam ni. Okay, A ada baju warna merah, while B ada baju warna biru. So nampak tak? Kriteria tentang apa? Tentang baju, tapi perbezaan tentang colour baju. Okay. So dia mesti ada kriteria yang sama lah. Okay, yang you all nak bezakan. Okay. Alright, so for example, saya tunjukkan soalan ini. Okay, differentiate the uptake of phosphorus and carbon by the plants. Okay, only 1 mark. Okay, dia punya kriterianya adalah macam mana compound phosphorus dengan carbon ni uptake by plants. Okay, itu dia punya kriteria. So, perbezaan dia dalam bentuk apa? Okay, so jawapan dia, uptake of phosphorus by plants in the form of phosphate ion, while uptake of carbon by plants, okay, in the form what? In the form of carbon dioxide gas. Okay, so nampak kat situ perbezaan. Okay, yang perbezaan ini boleh diterima. Okay. Okay, kita tengok pula soalan question task yang ke-6. Compare ataupun compare and contrast. Okay, your answer must be bagi dua-dua, iaitu differences dan juga similarities. Sama juga kalau differences kena using comparable word, while, okay, ataupun but. Okay, dan dalam satu ayat mesti menerangkan satu perbezaan. Okay, tak boleh pisahkan. Okay, example, saya bagi soalan compare carbon fixation in C4 and chem plants. 3 marks. Okay. So ingat kalau soalan compare mesti bagi dua-dua, differences dan juga similarities. Okay. Similarities, korang jangan bagi sikit je tahu similarities. Korang kena bagi lebih daripada satu. Walaupun 3 markah kat sini, tak semestinya korang bagi similarities tu satu. Korang kena bagi lebih. Sebab apa yang saya bagi tahu tadi tu, kalau similarity tu korang bagi satu, kalau salah, korang dah hilang markah dah untuk similarity. Jadi korang bagi lebih. Similarity yang untuk soalan ini ada 3 Okay, 3. So kalau korang bagi 3 ni, sorry. Okay. So similarity ni ada 3. Jadi mana-mana satulah untuk soalan ini, skema permarkahan dia similarity 1 mark. Okay. Tapi kalau korang bagi lebih daripada 1, korang bagi 3 macam ni, so chance untuk you dapat markah tu tinggilah. Kalau you bagi 1, kalau 1 tu dah salah, korang tak dapat markah untuk similarity. Okay. Jadi untuk soalan untuk compare ni tidak semestinya kalau 3 markah tu 1 markah untuk similarity, 2 markah untuk differences. Tidak semestinya. Dia base kepada question. Okay, jadi kalau keluar soalan comparison, bagi lebih. Similarity bagi lebih, differences pun bagi lebih. Okay. Alright, for this question, for similarity, this one. Okay, kita tengok differences pula. Okay, for this question, differences memang ada 2 sahaja. Okay. Perbezaan yang pertama tentang kriteria adalah location, dekat sel mana berlakunya carbon fixation, dan perbezaan yang kedua time. Okay, kriteria dia tentang time. Okay, carbon fixation tu berlaku waktu bila. Okay, jadi untuk soalan ini differences memang ada 2, jadi dua-dua kena ada untuk you all dapat 2 marks for the differences and only 1 mark for the similarity. Okay. Kita pergi kepada question task yang seterusnya. Okay, number 7. Question task how. Your answer must be, kalau soalan how ni, korang kena bagi explain answer in correct order ataupun correct flow. Okay. Okay, mesti ikut susunan lah. Nak explain tu mesti ikut flow. Okay, itu question task how. Okay, for example, soalan, how hemoglobin transport carbon dioxide from respiratory tissue to the lung? Okay, 2 marks. Okay, untuk soalan ini, dia kena explain ikut flow. Okay, 2 mark. Okay, 2 marks je. Okay, korang nak cerita dekat mana dulu? Dekat respiratory tissue dulu ke dekat lung dulu? Okay, kalau tengok soalan ni, mestilah from respiratory tissue. So, ceritakan dekat respiratory tissue dulu and then barulah cerita dekat lung. Okay, so point pertama, at respiratory tissue, okay, carbon dioxide combine with amino group of hemoglobin forming carbaminohemoglobin,
Dan dekat lung, carbaminohemoglobin dissociate to form hemoglobin and CO2. So nampak tak dia punya flow dia first cerita dekat respiratory tissue dulu and the second one cerita dekat lung. Okay, but for this question 2 marks je kan, 2 marks je kan. Okay, ada question yang how tu panjang sikit, banyak sikit markah dia. Okay, for example saya bagi yang ni. Oh, sekejap Okay, soalan dia how ADH regulates the water content in the blood of a fasting individuals. Okay, 4 marks, right? Okay. Kejap. Okay, ADH regulates the water content in the blood of a fasting individual. Okay. Untuk individual yang fasting, macam kita sekarang berpuasa, kita tak minum air kan. So what happened to the blood osmotic pressure? Okay, saya nak bagi satu tips untuk you all hafal macam mana korang nak hafal apa yang ADH buat. Okay, kalau kita minum air ataupun kita kurang minum air. Okay, sekejap Saya nak tengok juga soalan-soalan yang daripada audience tu, saya akan cuba jawab sebanyak tu. Okay, kejap Okay. Okay, saya nak semua pelajar yang sedang tonton sekarang ni, korang buat jari macam ni. Boleh tak sama-sama kita buat buat tangan you all macam ni. Ini cara tips untuk korang mengingat lah tentang apa yang ADH buat. Okay. Ibu jari ni, you gambarkan you minum air. Okay, you minum air banyak. Okay, ibu jari ni minum air banyak. Okay, jangan minum betul-betul sebab ni bulan puasa, tak boleh minum betul-betul. Kita olok-olok je, okay, tipu-tipu je minum air. Okay, kita minum air. So, jari 3 kat tengah ni dia ke bawah kan? Okay, ke bawah. Okay, jari telunjuk yang pertama, okay, bila kita minum air banyak, okay, what happened to the blood osmotic pressure? Blood osmotic pressure will decrease. Okay, rendah, jatuh Jari saya ke bawah rendah. Okay, and then bila blood osmotic pressure decrease, okay, what happened to the secretion of ADH? Secretion of ADH also decrease juga, okay, rendah juga, okay. Lepas tu yang jari manis, okay, jari manis, okay, what happened to the permeability of collecting duct and distal convoluted tubule? So permeability dia adalah rendah. So bila rendah permeability dia, what happened to the water reabsorption dekat dua tempat tu? Also less water reabsorb, okay. So bila less water reabsorb, what happened to the urine? Okay, urine nampaknya jari sini dah naik, maksudnya urine you punya volume of urine adalah tinggi, okay, banyak, dan dia punya kepekatan dia adalah dilute, okay, dilute. So high volume dilute urine, okay. So boleh korang gunakan cara untuk mengingat macam tu. Tapi kalau sebaliknya berlaku, korang just pusing je tangan you all, okay, pusing saja tangan you all, okay. And then kalau yang ini ibu jari ni maksudnya korang minum air sedikit, okay, sedikit. Jari ini maksudnya blood osmotic pressure tu tinggi. Jari yang tengah tentang secretion of ADH, so dia banyak secret of ADH. Permeability dekat distal convoluted tubule and collecting duct pun tinggi, dan menyebabkan water reabsorb pun banyak. So what happened to your urine? So urine you all less volume and concentrated. Okay, macam tu cara nak ingat. Okay. Saya sambung balik share screen yang tadi. Okay, sekejap saya nak tengok moderator ada tak soalan apa-apa? Sekejap saya nak tengok ada tak soalan yang penting untuk saya jawab. Semua ucapan good morning je. Okay tak ada, tak apa. Nanti kalau nak tanya soalan kita dekat hujung-hujung nanti. Saya sambung terus. Ada. Oh ada, okay. Ada tadi, masa awal-awal ada student dia tanya, kalau jawab phosphorus is used in the synthesis of DNA, boleh tak madam? Saya Okay. Yang ini yang pasal apa, why phosphorus important to plants kan.
Dia jawab synthesis of DNA. Okay, actually perkataan major component tu kena ada. Okay, major components tu kena ada. Okay, major component untuk DNA. Okay, because dia major, dia tak boleh, kalau major tu dia gariskan, maksudnya major tu kena ada. Okay, kalau synthesis of DNA saja tak berapa tepat. Okay, harap menjawab pada soalan tu. Satu soalan saja. Setakat ni baru ada satu. Okay, kita teruskan. Okay, sambung kepada question task yang how tadi, yang ketujuh tentang ADH. Okay, how ADH regulate water content in blood of fasting individual. So, fasting individual kurang minum air. So, kurang minum air, tangan kita macam mana tadi? Tangan kita terbalik ke bawah kan? Okay, so what happened to the blood osmotic pressure? So, blood osmotic pressure akan increase. Okay, so the changes of blood osmotic pressure will be detected by osmoreceptor. Okay, point number 1 tu sekadar you sebut increase blood osmotic pressure pun dah dapat 1 mark. Okay, point number 2, osmoreceptor send impulse tu, okay, you boleh sebut point number 2, posterior pituitary gland secrete ADH. Okay, point number 3, what happened? ADH increase the permeability of distal convoluted tubule and collecting duct to water. Okay, saya nak terangkan juga kat sini, ramai juga student saya pun silap eja convo ni. Okay, ejaan convo. Okay, convo ni. Ramai ada yang student dia buat convo, ada yang buat conva lah. Okay, so ingat, saya selalu pesan selalu ingatkan pada pelajar saya, korang nak convo tak? Nak convo kan? So eja tu kena betul-betul convoluted tubule. Okay, so jangan salah eja yang tu. Distal convoluted tubule and collecting duct to water. Okay, and then point seterusnya, more water will be reabsorbed into blood capillary by osmosis, more concentrated urine with reduced volume is produced, blood osmotic pressure decrease to normal by negative feedback. Okay, katakanlah soalan ini 4 markah kan? Katakanlah you hanya bagi 4 point yang ke atas saja. You bagi 4 point ke atas saja. You tak explain, you tak bagi extra explanation. You just letak 4 saja sampai point number 4. Katakanlah point yang nombor 4 tu korang terlupa nak tulis by osmosis. You lupa nak tulis by osmosis. You takkan dapat point number 4, markah for point number 4. Jadi you hanya dapat point number 1, number 2, number 3 saja. So 3 markah je you dapat. That's why saya kata tadi, kalau soalan yang macam ni, korang kena bagi extra explanation, extra point supaya chance untuk you dapat markah adalah tinggi. Okay, kalau you bagi 6 point macam ni, kalau you tak dapat markah untuk point number 4 pun, you still have point yang seterusnya dekat bawah ni. Katakan kat bawah yang nombor 5 ni you bagi betul. Yang nombor 6 ni you terlupa bagi by negative feedback. Ni tak dapat markah, tapi you still boleh dapat 4 markah sebab point nombor 5 tu you betul. Okay. So kalau soalan, ingat soalan yang macam ni korang kena bagi extra explanation. Jangan takut. Okay. Jawab yang you dah hafal, start daripada awal sampai ke habis. Okay, semua cerita. Okay. Pastikan cerita benda yang betul lah. Okay. Okay. Kita tengok question task seterusnya. Calculate or find. And your answer must be write down the formula. Calculation need to be shown. Answer should be accompanied with unit. Okay, for example, soalan. Calculate the percentage of energy loss between second and third trophic level. Okay, 2 marks. Alright. Ada 4 trophic level here. Start from bamboo, grubs, gorilla and leopard. Okay, dia bagi semua energy pada setiap trophic level. And then dia minta you find the percentage of energy loss between second and third trophic level. So, between grubs and gorilla. Okay, second and third trophic level. Okay, by using the formula, write down the formula first. Initial minus final energy bahagi dengan initial energy time with 100. Okay, so masukkan saja nilai tu dalam formula tersebut. Okay, and then jangan lupa kalau nak tengok unit for the energy, jangan panik, korang just ambil sahaja. Mesti ada punya dalam soalan unit untuk energy. So just copy saja. Okay, dan because of this question minta you find the percentage. So percentage must be in percent. So 91.1%. Okay, itu jawapan dia. So 1 mark for the you show the calculation, 1 mark for the answer. Okay, with correct unit. Okay. Itu question task yang ke-8. Okay, ada 8 saja contoh question task yang saya tunjukkan ni. And then saya nak tunjukkan contoh
soalan yang merangkumi chapter yang susah lah. Okay, saya ambil chapter 5, cellular respiration. Okay, ramai student kata masuk je chapter 5, dah jam dah otak dia kan, sebab susah. Banyak proses nak kena hafal, nama substrate, nama molekul nak kena hafal. Okay, bio ni memang kena hafal. Okay, tapi tips je untuk korang nak hafal dengan mudah, korang kena faham dulu konsep tu. Kalau you just hafal je, bila keluar soalan, kalau soalan tu macam pusing sikit, korang tak boleh nak jawab. Nak kalau soalan yang kebat ataupun hot question tu, korang kena faham dulu apa konsep tu and then baru korang hafal. Okay, kalau keluar soalan bentuk macam mana pun korang boleh jawab. Jadi bio ni sebelum nak hafal, kena faham dulu. Okay. Okay, so dan cara untuk menghafal tu masing-masing dia ada cara dia sendiri. Ada yang suka buat short notes, ada yang suka hafal melalui lagu, dan ada yang suka buat macam ayat-ayat pendek untuk dia hafal. So itu cara masing-masing. Dan bio ni ramai yang kata susah-susah sebab nak kena hafal. You just make the bio is fun. Janganlah anggap tu susah, banyak nak kena hafal, korang anggap benda tu susah. Actually macam-macam cara untuk jadikan bio ni seronok, menarik. Okay, fun. Okay, contoh saya bagi tips kepada student saya untuk hafal 10 steps of glycolysis ni. Gunakan ini sekejap. 10 step. Korang just hafal dia punya huruf depan bagi setiap proses. P, C, O, Sears. Okay, so yang perkataan yang saya ambil ni, huruf ni P, I, P, S, I, O, S, I, R, S. Semuanya adalah huruf depan bagi setiap proses. Okay, P for the phosphorylation, I for the isomerization, yang ketiga phosphorylation, S splitting, yang kelima isomerization, O oxidation and phosphorylation, S substrate level phosphorylation, I isomerization, R removal of water molecule, and the last one S substrate level phosphorylation. Okay, so bila you hafal nama proses ni, you boleh tahu apa yang berlaku pada proses tersebut dan secara tak langsung korang boleh hafal apa substrate yang terlibat. Okay, so for this question, dia tunjukkan okay, ada yang tanya, sekejap saya dah ternampak soalan dekat YouTube ni. Dia tanya ADH perlu tulis nama penuh ataupun tidak. Okay, actually ADH ni tak apa, boleh je tulis ADH untuk explanation. Okay, kalau diminta name ke baru tulis panjang. Tapi ADH tak apa, ADH boleh je tulis singkatan ADH. Okay, alright. Saya sambung balik tadi. Okay, so untuk soalan dekat figure 1 ni, dia hanya tunjukkan certain part of the glycolysis pathway. So kita tahu untuk glycolysis ni ada 10 step kan. So yang ditunjukkan dekat figure 1 ni adalah phase yang kedua, iaitu bermula dengan step yang kelima sampai step yang ke-10, iaitu yang OSIRS ni sahaja. Okay, yang ini je. Okay, dia tak tunjukkan phase yang pertama. Phase yang pertama tu adalah energy investment phase. Okay, dia hanya tunjukkan energy payoff phase sahaja. Okay, bermula dengan G3P, glyceraldehyde 3-phosphate, sampailah terhasilnya pyruvate. Okay, so soalan ini dia just tunjukkan salah satu phase sahaja, which is energy payoff phase. Okay, soalan dia, how many ATP is produced in the pathway of figure 1 that involve 1 molecule of glucose? Okay, 1 mark. Dia tanya berapa ATP yang terhasil dekat pathway yang ditunjukkan dekat figure 1 ni. Okay, jangan pedulikan apa yang berlaku dekat investment phase sebab dia tak tanya pun. Dia tanya how many ATP produced here. Okay, alright, so OSIRS, dekat mana penghasilan ATP? Penghasilan ATP berlaku dekat SLP, substrate level phosphorylation. So kalau tengok OSIRS ni, S yang refer kepada substrate level phosphorylation tu adalah step here is dan dengan here. So tengok dekat gambar dekat figure 1 ni, so dekat proses number 2 dengan proses number 5. Okay, kat situ berlakunya production of ATP. Dan kita tengok substrate yang terlibat dekat figure 1 ni, 1,3-bisphosphoglycerate ada 2 fosfat. Bila selepas dia melalui proses 2, dia jadi 3-phosphoglycerate. Okay, 3 phosphoglycerate. Okay, maksudnya satu fosfat dia dah hilang dekat 1,3-bisphosphoglycerate tu, fosfat tersebut bergabung dengan ADP untuk jadi ATP.
ATP. So dekat proses 2 adanya penghasilan ATP. Okay. Alright. Tapi berapa ATP yang terhasil dekat proses nombor 2? Kalau soalan ini dia kata involve 1 molecule of glucose. Okay, korang ingat balik, kalau 1 molecule of glucose akan terhasilnya 2 G3P dekat sini. Okay, 2 glyceraldehyde 3 phosphate dekat sini. Okay, so kalau 2 G3P here, so dekat proses 2 akan ada 2 ATP yang terhasil. Okay, sebab semua tu 2 molekul dan akhir sekali tu produk dia lah 2 molecule of pyruvate. Okay. So jadi dekat proses 2 ada 2 ATP. Dekat proses yang kelima, phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate akan hilang phosphate. Phosphate tu akan combine dengan ADP forming ATP juga. So here disebabkan oleh pyruvate akan terhasil 2 molekul. So 2 ATP akan terhasil dekat proses kelima. Okay. Jadi total ATP produce dekat pathway dekat figure 1 ini, total dia adalah 4 ATP. Okay. Jangan pedulikan sebab kita memang betul kita ada guna ATP dekat energy investment phase, tapi soalan tak tanya pun pasal energy investment phase, just refer fokus kepada figure 1 ini sahaja. So 4 ATP. Okay. Hope you understand lah for this question. Okay. Soalan seterusnya. Which process shown in figure 1 that produce ATP? Okay, proses tadi saya sebutkan tadi sebenarnya proses 2 dengan 5. Tapi kan untuk soalan ni, nampak tak satu markah? Okay, janganlah you bagi jawapan proses 2 je. Janganlah bagi proses 5 je. You all kenalah bagi dua-dua. Proses 5 and proses 5. Sebab soalan pun nampak tak proses. Okay, so kena ada 2. Okay, baru dapat satu markah. Kalau you bagi proses 2 je, jawapan akan jadi kosong. Markah akan jadi kosong. Okay. Okay, next. State reason for answer in B. Okay, so you kena elaborate lah kenapa proses yang dekat which proses yang hasilkan ATP tu korang kena explain lah macam mana terhasilnya ATP. State reason kan? Sebab soalan C ni dia refer kepada soalan B. So korang kena explain lah seperti yang saya explain tadi. Iaitu point number 1, loss of phosphate group in substrate. Okay, korang boleh sebut substrate je, umum. Okay, sebab dia melibatkan dua proses kan, proses 2 dengan proses 5. Okay, point kedua, korang sebut phosphate group yang hilang tu combine with ADP forming ATP by, jangan tertinggal by substrate level phosphorylation. So you will get 2 mark. Okay, ada student, dia tak tulis perkataan substrate ni tau. Dia explain exactly apa yang berlaku dekat proses number 2 and proses number 5. Okay, contoh. Okay, 1,3 phosphoglycerate loss of phosphate group. Okay, and then dia pun explain kat bawah, phosphate group combine with ADP forming ATP by substrate level phosphorylation. And then dia cerita dekat proses yang kelima, phosphoenol pyruvate loss of phosphate group and then phosphate group combine with ADP forming ATP by substrate level phosphorylation. Boleh dapat markah, 2 markah sebab dia ceritakan dekat dua-dua dan melibatkan dua-dua substrate. Okay, pada proses 2 dengan proses nombor 5. Okay, tapi kalau you hanya sebut salah satu saja, contoh loss of phosphate group in phosphoenol pyruvate, and then you terus sebut phosphate group combine with ADP forming ATP by substrate level phosphorylation, you takkan dapat markah untuk yang point number 1 sebab substrate yang you nyatakan hanya phosphoenol pyruvate saja. You kena sebut dua-dua. Sebab apa? Soalan C ni dependent kepada soalan B. Soalan B korang dah cakap dah ada 2 proses yang terlibat. Jadi untuk soalan C ni, substrate ni korang kena bagi dua-dua. Kalau you nak bagi nama of the substrate, kena letak dua-dua. Loss of phosphate group in 1,3-bisphosphoglycerate and phosphoenol pyruvate. Okay? Kalau salah satu, korang takkan dapat markah untuk point number 1. Okay? Okay, so maksudnya kena nak letak nama boleh, tapi nama dia mesti both substrate kena ada. Okay, ada yang tanya pasal wrong cancerite. Okay, kejap lagi saya akan beritahu tentang wrong cancerite. Wrong cancerite ni dia refer kepada soalan yang specific answer. Okay, kalau untuk explanation tak ada istilah wrong cancerite. Okay, alright. Next question. Okay, masih lagi untuk glycolysis. Okay, elaborate process 1 in figure 1, 3 marks. Okay, process 1. G3P jadi 1,3-bisphosphoglycerate. Okay, ingat yang perkataan yang saya suruh hafal. Okay, so process 1 adalah O.
oxidation. Ada dua yang berlaku kat sini, oxidation and phosphorylation. So you must explain about oxidation first and then barulah explain about phosphorylation. So jawapan dia, first, glyceroldehyde triphosphate is oxidized. Apa maksud oxidize? Release electron to coenzyme namanya NAD+. Okay. Penuh full korang jawab untuk poin pertama ni, korang dapat 1 mark. Okay, and then okay, point seterusnya, NAD+, coenzyme yang terima elektron, so dia accept elektron and dia akan reduce into NADH+, H+. Okay, and then point number 3, tentang phosphorylation pula. Okay, dan tadi tentang oxidation, now phosphorylation pula. Dia ada melibatkan phosphate lah. Okay, point number 3, energy released from redox reaction is used to attach inorganic phosphate in cytosol to the oxidized substrate yang tadi tu to form 1,3-bisphosphoglycerate. So penuh dapat macam ni baru you akan dapat 3 markah. Okay. Okay, so settle untuk yang itu. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, what is structural relationship between 3-phosphoglycerate and X? Okay, antara dua ni. Apakah X? Okay. Memang macam ni kan takut korang lupakan. Korang tengok kat sini. OSIRS. So proses yang ketiga tu I. I means isomerization. So terus korang boleh ingat. 3-phosphoglycerate become dia punya isomer adalah 2-phosphoglycerate. Okay. So 3-phosphoglycerate dia punya structural relationship dia dengan 2-phosphoglycerate adalah isomer. Okay. Okay. Untuk soalan seterusnya, soalan tentang electron transport chain. Okay, saya hanya kita bincangkan untuk soalan yang susah sajalah. Okay. Explain what happened to the electron when it reached protein complex M. So 2 marks. Kalau soalan macam ni boleh bagi extra explanation. Jangan stick kepada 2 point saja, bagi extra. So what happened bila protein complex M tu terima elektron? So protein complex M ataupun nama sebenarnya cytochrome C oxidase will be reduced, and then what happened to the electron? Okay, 2 electron will be passed to half O2. Dekat mana? In matrix of mitochondria. Okay, kena sebutkan 2 electron will be passed to half O2 in matrix of mitochondria. And then point yang ketiga, combine with 2H plus to form H2O, water molecule. Okay. So kat sini ada 3 point. So mana-mana 2 lah untuk you dapatkan 2 marks. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah soalan kebat ataupun soalan hot question. That's why kalau soalan yang berbentuk macam ni, korang kena fikir lebih sikit. Okay. Sebab soalan yang macam ni, dia akan uji korang punya kefahaman. Korang faham tak konsep ni? Kalau korang tak boleh jawab, mungkin korang tak faham lah sebenarnya konsep tu macam mana. Dia just pusing sikit je. Bukanlah maksudnya out of syllabus. Tak, tapi you kena fikir out of the box. Okay, untuk soalan yang kebat ni. Okay, so kita tengok apa soalan dia. A damage of the inner membrane in the mitochondria causes the pH dekat area P ni increase. So kalau dia kata pH increase, okay, pH increase, that means H plus punya concentration adalah rendah. Okay, rendah. So apa efek kepada fenomena to the chemiosmosis? Okay, kalau ikutkan chemiosmosis yang sebenarnya H plus dekat bahagian intermembrane space ni, dia punya H plus kena tinggi. Okay, sorry. H plus kena tinggi, barulah dia akan masuk flow through the ATP synthase ni dan akan terhasilnya ATP dekat sini. Itu supposed to be yang berlaku lah chemiosmosis. Tapi kalau berlaku a damage dekat inner membrane yang menyebabkan pH tinggi dekat area P, causes concentration H plus tu rendah, memang chemiosmosis takkan berlaku. Jadi effect of phenomena to the chemiosmosis. Jadi korang boleh je bagi point yang pertama tentang chemiosmosis will not occur. Ataupun orang bagi yang maksud yang sama dengan chemiosmosis. Chemiosmosis tu maksudnya apa? H plus masuk, akan hasilkan ATP kan, masuk melalui ATP synthase, itu maksud chemiosmosis. Jadi korang cakap lah, H plus cannot diffuse into mitochondrial matrix through ATP synthase. Okay. Dan point yang kedua, kenapa chemiosmosis tak berlaku? Because proton gradient is not created, ataupun korang sebut tentang concentration of H plus yang lower dekat area P compared to the mitochondria matrix. Okay. Dan point seterusnya,
ATP synthase will not activated dan ada tak ATP production? Tak adalah, so no ATP production. So here ada 4 point, so mana-mana 2 you all akan dapat full mark 2 markah. Okay, itu untuk soalan ini. Okay, so saya nak tunjukkan 3 saja contoh soalan. Untuk soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan esei yang panjang. Okay. Explain the mechanism of synaptic transmission at the muscle tissue. 8 marks. Okay. Bila you baca soalan esei kan, penting untuk you baca sampai habis soalan. Okay. Katakanlah you baca you baca soalan. Explain the mechanism of synaptic transmission. Okay, korang tak baca belakang ni, korang baca sampai sini je. Mungkin you akan explain tentang impulse transmission dekat synapse. Okay. So dah jadi salah, dah ada point yang korang takkan dapat markah sebab soalan ini sebenarnya berkaitan dengan dekat mana berlaku dia ni, at muscle tissue. Kalau dekat muscle tissue, impulse transmission ini berlaku dekat neuromuscular junction. Okay, impulse transmission yang berlaku dekat neuromuscular junction, bukan impulse transmission synapse between two neuron, bukan. Okay, tapi kalau korang jawab macam tu akan ada point-point yang korang takkan dapat markah. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, so untuk katakanlah korang bagi jawapan tentang impulse transmission yang berlaku dekat synapse between two neuron. Okay, untuk 3 poin pertama ni korang boleh dapat markah lagi. Okay, sebab sama apa yang berlaku between two synapse between two neuron dengan dekat neuromuscular junction. So memang sama untuk yang 3 poin yang awal ni. Okay, and then masuk lagi 4 lagi poin. So total 7 poin dekat sini kan. Okay. Siapa yang buat synapse between two neuron tu, dia takkan dapat markah dekat point yang ke-3, 4, 6, yang ke-6. Sebab here. Okay, kalau synapse between two neuron, dia gunakan neurotransmitter. Okay, tapi kalau untuk mechanism of synaptic transmission at the muscle tissue, which is dekat neuromuscular junction, kena bagi spesifik acetylcholine. Okay, tak boleh cakap neurotransmitter. Jadi kalau korang silap baca soalan kat situ korang takkan dapat markah. Untuk point ini korang tak dapat markah sebab korang buat neurotransmitter. Supposed to be dia kena spesifik acetylcholine. Okay, sama juga dengan point seterusnya. Okay, on the sarcolemma. Yang ini memang untuk masa tisu je lah. Okay, sarcolemma. Kalau korang explain tentang synapse between two neuron, dia adalah postsynaptic membrane. So kat situ korang tak dapat markah jugalah sebab sarcolemma, dia nak sarcolemma juga. Okay. Okay, and then sini pun sama kalau korang buat ayat yang tu. Okay, depolarized motor end plate. Kalau dekat synapse between two neuron, depolarized postsynaptic membrane. But untuk neuromuscular junction, motor end plate. Okay, macam itulah. So total kat sini ada 10, 3, 6, 7, okay 10 point. Jadi mana-mana 8 lah daripada 10. Kalau you bagi extra explanation, chance untuk you dapat markah penuh 8 tu adalah tinggi. Tapi kalau you bagi sikit, you bagi betul-betul 8, kalau silap sikit, dah korang takkan dapat markah penuh. Okay? Okay, so ingatkan korang setiap sentence yang you berikan tu mesti ada semua important point. Complete dengan important points. Okay? Jadi kalau tak ada, tak complete tu yang menyebabkan korang tak dapat markah. Jadi better you bagi extra explanation, extra point. Okay? Okay, itu je contoh yang saya akan, soalan yang saya tunjukkan. Okay. Alright, so yang terakhir ni kan saya nak ingatkan you all, please remember, always look at marks allocated. Okay, yang inilah yang saya dah sebut juga tadi. Kalau setiap soalan tu korang kena tengok tahu berapa marks allocated dia. Okay, katakan soalan ini. Describe how root pressure is formed. Okay, dia cakap 3 markah. Adakah you perlu bagi 3 point saja? Jangan bagi 3 point je. Okay, kalau bagi 2 point lagi tak cukup kan. Korang bagi je explain lebih. Okay, bagi extra explanation, bagi extra point. Okay, untuk you punya chance untuk dapat markah penuh tu adalah tinggi. Okay, bagi lebih point. Okay, yang kedua tentang, okay, yang ni ada audience tanya tadi, wrong cancer right. Okay, wrong cancer right ni dia akan untuk soalan yang contoh give one example of C4 plant. Okay, 1 markah. Yang ini soalan yang memang dia nak satu. Okay, dia dah cakap dia nak 1 example untuk C4 plant. Okay, kalau soalan-soalan yang bentuk macam ni mungkin akan ada apply konsep wrong cancer right ni. Okay, contohnya
untuk contoh C4 plant adalah sugar cane ataupun corn. Okey, katalah student ni dia confuse sugar cane ke corn, padahal dua-dua tu C4 plant. Okey, dia pun letaklah dua-dua jawapan. Sugar cane dia letak, corn pun letak. Okey, tak apalah sebab dua-dua tu memang betul C4 plant. Okey, selamatlah bagi pelajar tersebut. Tapi ada pelajar dia confuse sama ada sugar cane ataupun cactus. Ataupun cactus. Dia letak dua-dua. Okey, dia letak dua-dua nak suruh pemeriksa pilih pula yang mana betul kan. Okey. Sugarcane betul. Tetapi cactus salah sebab cactus adalah example untuk cane plant. Okey. Sugarcane betul. Right. Cactus ini adalah wrong. But dia akan apply wrong cancel right. Maksudnya cactus tu wrong answer kan. So cactus ni the wrong will cancel the right one. So maksudnya korang akan dapat kosong. Korang tak akan dapat markah. Itu baru merupakan wrong cancel right. Okey. Untuk soalan yang jenis macam ni lah. Okey. So ingat you all bagi jawapan yang spesifik yang betul. Jangan bagi jawapan yang pemeriksa kena pilih pula. Okey, memang tak boleh. Korang akan dapat kosong. Okey. Okay, the last one. Alright, don't panic. Breathe deeply. Read carefully. Ingat baca soalan sampai ke titik terakhir. Tengok allocate time for each question. Kalau korang tak boleh jawab satu-satu soalan tu, certain question tu, jangan buang masa, jangan termenung lama-lama. Skip dulu soalan tu kalau you tak boleh jawab. And then nanti ada masa return balik. Baru jawab balik untuk soalan yang korang tak boleh jawab tu. So, calm down, okay? Jangan panik. Kalau dia jadi panik tu bila korang termenung terlalu lama dekat tu soalan tu, buang masa terlalu lama. Lepas tu nanti tak sempat nak jawab soalan yang belakang-belakang, okay? Okey, rasanya sampai kat situ saja untuk perkongsian saya pada pagi ni. Okey. For KMM students, rasanya pensyarah masing-masing ada bagi link Google Form untuk attendance kan? Okey. Jadi, siapa yang dah buka tu dia tengok alamak tak boleh nak isi sebab kod tak ada, tak tahu kod apa kan, kod apa benda kan. Sebenarnya saya akan bagi kod tersebut. Okey, kod tu adalah Love Madam Zatil. Okay. So boleh isi attendance tu sekarang. Okay. Okay, thank you for joining this sharing session. Always remember, you can only do your best. Okay, good luck for your PSPM. Okay, ada any questions tak? Moderator ada tak soalan? Macam ada banyak juga soalan tu. Ada. Yang pertama, Madam, kalau lupa English word, boleh tulis bahasa Melayu tak? Okay. Sekejap. Kalau apa lupa English word tu boleh tulis bahasa Melayu tak? Okay, English word tu yang macam mana? Kalau term tu mesti in English lah kalau you explain in English kan. Tapi kalau you campur-campur, sebenarnya sukarlah untuk pemeriksa nak bagi jawapan tu, okay? Nak bagi markah tu. Actually just guna simple word lah, okay? Actually kalau simple word tu takkan boleh lupa kot. Just simple word saja. Okay, try to answer in English, okay? Just simple word. Okay, Lebih-lebih next lagi is kalau Madam. Okay, next is Madam. Kalau dalam calculation pun kita kena letak unit ke? Atau dalam final answer je kita letak unit? Okay, kalau ikutkan untuk answer yang terakhir tu memang kena ada unit. Itu confirm kena ada unit. Untuk calculation pun better letak. Okay, sebab kadang-kadang skema pemarkahan dia nak sekali dengan unit. So better letak. Okay, letak saja unit tu. Okay. Better ada daripada tak ada. Okay. Ada lagi tak soalan lain? Tadi daripada kita punya short form tu, ada pelajar kita tanya, ada lagi tak nama yang boleh guna short form? Okay, kalau kena tengok balik nota tu kan. Okay, tak apa. Banyak kalau saya nak beritahu kat sini. Okay, actually kalau nama macam contoh ADH tu, itu tak apa untuk short form. Tapi kalau yang saya pun tak ada fikir sekarang. Kalau tu apa-apa pun boleh kot komen ke contoh-contohnya. Okay. Kalau dia pelajar KMM nanti boleh tanya pensyarah masing-masing. Okay. Okay, ada lagi soalan? Oh, Madam, ada lagi satu daripada Syamsul Imran. Tadi kata ada wrong cancel right for short essay. Long essay pun ada juga ke? Tak ada.
Actually untuk esei tak ada wrong answer right. Wrong answer right ni hanya untuk soalan yang specific answer. Maksudnya macam give, macam tadi saya tunjuk contoh tadi kan, give one types of apa ke, one example ke, tu yang akan dikenakan wrong answer right. Kalau untuk esei tak ada kena wrong answer right. Okey. Ada Soalan lagi esei tu soalan? boleh bagi je extra explanation Okay, ada lagi soalan pelajar? Kalau ada boleh tulis dalam ruangan komen. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oh, semua dah thank you dah. Okey, kalau tak ada saya ucapkan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Madam Zatil atas perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat untuk pelajar kita. Dan terima kasih juga kepada pelajar pagi-pagi Ahad pukul 10 ni sudi bersama dengan kita. Ada 300 lebih ya pelajar yang join kita tadi, ramai alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat berjaya untuk PSPM untuk subjek bio. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.